Bahan dan peralatan yang perlu disediakan adalah 50 ml pati kisaran pisang, 5 gram tepung jagung, 5 ml cuka makan, 8 ml gliserol, alat penimbang, mesin pengisar, periuk kecil, sudu kecil atau sudu plastik, dulang kecil, penapis, mangkuk kecil dan cawan penyukat. Prosedur yang perlu dijalankan adalah seperti yang berikut. Bahan-bahan yang diperlukan disediakan, kemudian kulit pisang yang ditimbang 50 gram dikumpulkan, kulit pisang dimasukkan ke dalam mesin pengisar dan ditambahkan 100 ml air kemudian kisar. Selepas itu, kulit pisang yang telah dikisar dimasukkan ke dalam penapis yang diletak mangkuk kecil di bawahnya. Kemudian, sudu digunakan untuk menekan hasil kisaran supaya pati kulit pisang dapat dikumpulkan. Kemudian, pati kulit pisang disukat 50 ml menggunakan cawan penyukat. Selepas itu, 5 gram tepung jagung dimasukkan ke dalam hasil kisaran dan dikacau sehingga sebati. Kemudian, 5 ml cuka makan dimasukkan ke dalam hasil kisaran dan dikacau sehingga sebati. 8 ml gliserol dimasukkan ke dalam hasil kisaran dan dikacau sehingga sebati. Kemudian, campuran dimasukkan ke dalam periuk kecil dan dipanaskan selama 1 hingga 2 minit. Lepas itu, campuran dibiarkan menyejuk sehingga 1 minit dan campuran dimasukkan ke dalam dulang kecil. Kemudian, campuran diratakan dengan menggunakan sudu. Campuran dibiarkan sehingga menyejuk dan tertukar menjadi bioplastik. Apa itu bioplastik? Bioplastik ialah plastik yang dihasilkan daripada bahan terbitan gula seperti kanji dan selulosa, tetapi juga terutamanya daripada sumber-sumber biojisim seperti minyak dan lemak sayuran, kanji atau mikrobiota. Ia juga boleh dihasilkan daripada bahan sampingan dalam pertanian serta penyitaran semula botol plastik menggunakan mikroorganisma. Plastik jenis ini kurang menggunakan bahan mentah serta melepaskan jumlah gas rumah hijau yang jauh kurang berbanding plastik jenis biasa yang berasaskan bahan api fosil seperti petroleum atau gas asli. Kebanyakan jenis bahan bioplastik mengurai lebih cepatnya daripada plastik terbitan bahan api fosil. Kesan positif bioplastik. Yang pertama, bioplastik diperbuat daripada bahan mentah yang tidak akan habis dan boleh diperbaharui seperti jagung atau sisa makanan. Yang kedua, bioplastik adalah salah satu kelebihan utama dan membantu mengurangkan pengeluaran dan bahan buangan yang berkaitan dengan kita semula. Yang ketiga, bioplastik tidak mengandungi sebarang bahan kimia berbahaya yang boleh merosakkan makanan. Yang keempat, ia menggantikan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti minyak yang membantu melindungi alam sekitar. Yang kelima, bioplastik boleh dilupuskan dengan sisa biodegradasi biasa. Di samping itu, bioplastik tidak memerlukan pengisian selanjutnya selepas pelupusan, tetapi mesti tertakluk kepada kita semula organik dan akhirnya dikembalikan kepada alam sebagai kompos untuk tanah.
Kesan penggunaan plastik biasa. Kebanyakan jenis plastik tahan lama serta mengurai dengan perlahannya kerana ikatan kimia yang begitu kuat dan mampu mengatasi sebarang proses penguraian semula jadi. Sebanyak 1 bilion tan plastik telah dibuang sejak tahun 1950-an, di mana sebahagian daripada bahan buangan ini akan dapat bertahan selama berabad-abad, seperti mana kepingan gambar dapat wujud dari kurun-kurun yang terdahulu. Ada juga pihak yang menganggarkan penghasilan terkumpul sebanyak 8.3 bilion tan plastik, di mana 6.3 bilion tan daripada hasil tersebut dibuang dengan kadar kita semula sebanyak 9% sahaja. Kesimpulannya, bioplastik penting dalam menjaga alam sekitar. Bioplastik yang terbakar tidak menghasilkan sebatian kimia berbahaya. Selain itu, kualiti tanah akan meningkat dengan adanya bioplastik kerana produk penguraian mikroorganisma meningkatkan nutrien di dalam tanah. Jaga dan hargailah alam sekitar.